Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Baiklah, kembali lagi bersama saya Cikgu Yusof. Seperti biasa, sebelum kita meneruskan pelajaran, cikgu akan berikan kamu ejaan untuk kamu tulis. Kepada murid yang belum lagi menulis ejaan, sila tulis ejaan di rumah anda. Baiklah, kita teruskan kepada pelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan belajar dan menulis bena ayat, iaitu pada bahagian A. Jadi sila sediakan buku teks bahasa Melayu, buku bena ayat dan juga buku kosakata. Dalam buku teks bahasa Melayu kamu, sila buka muka surat 111. Di bawah tajuk Malaysia Tercinta pada unit 17 dan tajuk kecilnya adalah Rumah Patriotik. Dan untuk kemahiran pada hari ini, apa yang murid akan pelajari adalah ada kemahiran 5.2.2 memahami dan menggunakan kata majmuk mengikut konteks, iaitu kata majmuk bebas. Jadi objektif pembelajaran yang murid akan pelajari pada hari ini, murid dapat melengkapkan karangan dengan menggunakan kata majmuk bebas dengan betul dan tepat. Contoh di sini kata majmuk bebas adalah, kalau murid dapat lihat ini merupakan gambar pasu. Bila ditambahkan pula dengan bunga, akan terhasillah kata majmuk bebas yang berjawapan pasu bunga. Ini sekadar contoh sahaja. Mari kita lihat kepada slide yang seterusnya. Okey, ini adalah sebuah rumah yang mempunyai banyak bendera jalur gemilang. Okay, inilah yang dinamakan dengan semangat patriotik, cintakan tanah air. Dan ini pula berada di Pontian sendiri, di daerah kita, di kampung Sungai Bunyi. Okay, daripada warisan datuk nenek mereka, okay, mereka masih mengekalkan budaya memasang bendera jalur gemilang di rumah dengan sebanyak yang boleh. Dan ini pula pada muka surat 111 dalam buku teks kamu ada dua gambar pada bahagian atas dan juga pada bahagian bawah. Pada bahagian atas di halaman rumah, pada bahagian bawah di ruang tamu. Dan untuk pada bahagian yang bawah sekali ada ayat ataupun karangan yang perlu kita lengkapkan bersama-sama, kita bincangkan jawapannya. Mari kita lihat gambar demi gambar. Gambar yang di atas adalah rumah patriotik, tajuk dia rumah patriotik, dan ini merupakan gambar rumah teres. Okay, ada tiang bendera, pasu bunga dan juga bunga raya. Okay, murid boleh lihat ini yang berwarna kuning dan berwarna merah ini merupakan kata majmuk bebas. Mari kita buat macam mana cara nak lengkapkan ayat. Dan ini untuk gambar yang kedua. Di ruang tamu ada cogan kata, bingkai gambar, tanah air dan juga mercu tanda. Baiklah, ini karangannya, cikgu bacakan. Mefong dan keluarganya mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Setiap tahun mereka akan menyambut ulang tahun kemerdekaan negara dengan penuh semangat. Mereka menghias rumah teres mereka dengan cara yang kreatif bagi menunjukkan semangat cinta akan negara. Mereka memasang jalur gemilang di hadapan rumah mereka. Kemudian pada bahagian bawah ada gambar mulut. Okey, pada bahagian ni kita perlu bincang bersama-sama apakah jawapan yang sesuai dengan menggunakan kata majmuk bebas. Okey, gambar yang pertama ada 4 lagi jawapan, iaitu tiang bendera, rumah teres, bunga raya dan pasu bunga. Baiklah, sekiranya kita lihat di sini, mereka memasang jalur gemilang di hadapan rumah mereka. Jalur gemilang tersebut akan dipasang pada tiang bendera. Selain itu, rumah teres mereka juga dihiasi dengan bunga raya di dalam pasu bunga. Mari kita semak jawapan bersama-sama. Okey, baiklah. Bendera itu dipasang pada tiang bendera. Selain itu, mereka menghias halaman rumah mereka dengan pokok bunga raya. Pokok-pokok itu ditanam
di dalam pasu bunga. Baiklah, sekiranya murid nampak, ini adalah contoh jawapan yang cikgu sediakan untuk kamu, di mana pada jawapan yang pertama iaitu tiang bendera, kita letakkan bendera itu telah dipasang pada tiang bendera. Selain itu juga Mei Fong dan keluarga menghias halaman rumah mereka dengan pokok bunga raya. Bunga raya tersebut ditanam di dalam pasu bunga. Mengapa cikgu tak ambil jawapan daripada rumah teres? Kerana pada perenggan 1 dah ada jawapan untuk rumah teres, iaitu pada bahagian sini. Mari kita lihat kepada gambar yang kedua. Gambar yang kedua, di dalam ruang tamu ada 4 lagi kata majmuk bebas. Mari kita lihat contoh jawapan. Mereka telah menampalkan keempat-empat gambar dan juga cogan kata ini di dinding. Okey, mereka menampalkan cogan kata pada bahagian dinding untuk menunjukkan semangat cintakan negara. Selain itu juga mereka menampalkan peta tanah air Malaysia dan juga mercu tanda Malaysia, iaitu bangunan berkembang, bangunan menara berkembang. Okey, dan setiap gambar diletakkan bingkai pada setiap gambar. Pada setiap gambar, Mei Fong dan keluarganya telah meletakkan bingkai gambar supaya kelihatan cantik. Mari kita simak jawapan sama-sama. Baiklah, mereka juga menghias ruang tamu rumah mereka. Mereka menampalkan cogan kata yang menunjukkan semangat patriotik. Selain itu, mereka menampalkan peta tanah air dan mercu tanda negara. Gambar-gambar itu diletakkan di dalam bingkai gambar yang besar. Okay, ini adalah contoh jawapan yang murid boleh guna sebagai cara untuk membina ayat menggunakan kata majmuk bebas. Baiklah, pada hari ini seperti yang cikgu beritahu, kita akan buat kerja rumah bina ayat. Okey, sebab kamu semua adalah belajar pada bahasa Melayu penulisan. Jadi kita akan belajar langkah demi langkah daripada bina ayat, ulasan dan juga karangan. Untuk hari ini kita buat bina ayat. Gambar di bawah menunjukkan aktiviti semasa sambutan Hari Kemerdekaan. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang aktiviti tersebut. Ada 2 gambar pada slide ini. Okey, gambar yang pertama, seorang guru sedang melaungkan kemerdekaan. Okey, dah ada murid dan ada pertandingan yang dijalankan. Okey, seperti biasa sebelum kita nak bina ayat, kita perlu bulatkan perlakuan orang tersebut. Okey, yang pertama sekali adalah murid-murid. Okey, sebentar lagi kita akan bincang apakah kata kerja yang sesuai untuk mereka. Dan yang kedua, seorang guru. Gambar yang ketiga, seorang juru kamera ataupun seorang pakcik. Gambar yang keempat dan juga gambar kelima. Jadi setiap 5 akan mewakili kata kerja masing-masing. Baiklah, mari kita semak jawapan sama-sama. Apakah jawapan sesuai bagi kelima-lima orang tersebut atau kelima-lima perlakuan tersebut. Bagi gambar yang pertama, kita boleh tengok semua murid sedang berdiri tegak. Okey, dan mengangkat tangan. Okey, murid tersebut sedang mengangkat tangan dan seorang guru sedang menjerit. Okey, menjerit adalah perkataan yang tidak sesuai untuk kita tulis sekiranya guru tersebut sedang melaungkan kemerdekaan. Okey, perkataan kata kerja sesuai adalah melaungkan perkataan merdeka. Okey, untuk gambar yang seterusnya, seorang juru kamera sedang mengambil gambar dan di sini ada 4 orang murid sedang menyertai pertandingan pakaian beragam dan ada ibu bapa dan juga anak-anak sedang menonton ataupun memberi semangat kepada anak-anak yang sedang menyertai pertandingan itu. Mari kita semak jawapan. Yang pertama, berdiri tegak. Yang kedua, melaungkan perkataan merdeka. Yang ketiga, mengambil gambar. Dan yang keempat, menyertai pertandingan pakaian beragam.
Dan kelima, memberi semangat. Okey, baiklah, bagaimana cara untuk kita membina ayat? Sekiranya kamu nampak di sini ada gambar ikan. Seperti biasa, cikgu akan gunakan teknik skop SKOP untuk membina ayat. Okey, ini adalah kelima-lima ayat. Ada kata kerja seperti yang kita terangkan tadi, seperti yang telah cikgu terangkan, mengangkat tangan atau berdiri tegak, melaungkan, mengambil, menyertai, memberi. Okey, S adalah untuk subjek ataupun orang. Yang pertama murid tadi, yang kedua seorang cikgu, yang ketiga seorang juru kamera, yang keempat ada 4 orang murid di atas pentas tadi dan ibu bapa. Untuk kata kerja, objek yang sesuai dan juga perluasan ayat. Contoh cikgu ambil di sini, semua murid sedang mengangkat tangan, okay, atau berdiri tegak. Murid boleh pilih sama ada nak tulis jawapan mengangkat tangan atau berdiri tegak. Okay. Kemudian tak ada objek di sini kerana ini adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Dan P ialah perluasan ayat sambil melaungkan merdeka. Cikgu Ahmad sedang melaungkan perkataan merdeka di padang atau di dewan. Seorang juru kamera sedang mengambil gambar. Okey, pada bahagian ni cikgu tak nak tuliskan jawapan, cikgu nak kamu sendiri yang fikirkan idea untuk meluaskan ayat kamu. 4 orang murid sedang menyertai pertandingan pakaian beragam di atas pentas. Dan yang terakhir, ibu bapa sedang memberi semangat dan apakah jawapan yang bersesuaian untuk kamu tuliskan. Okey, jadi sekadar itu sahaja perkongsian dan pelajaran kita pada hari ini. Diharap kamu dapat praktikkan, kamu pelajari. Yang pertama, kita belajar tentang kata majmuk bebas, dan yang kedua, kita belajar cara untuk membina ayat dengan teknik SKOP ikan. Berjumpa lagi kita dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye bye.